Assalamualaikum dan salam Ahad. Kita masih cuti lagi hari ni, 19 Julai 2020, 5:10 minit petang. Okey, kalau ikutkan video yang lepas kita cerita pasal breakout, kali ni saya nak cerita pasal ciri-ciri breakout dah. Breakout. Untuk kes ni saya masih lagi fokus pada yang breakout ke atas, bukan breakout ke bawah ya, breakout ke atas. Nanti kita akan cuba tengoklah apakah ciri-ciri breakout yang kita rasa bila kejadian tu kita yakin kemungkinan dia ada power lah. Tapi sebelum kita nak tengok, sebelum saya tunjuk ciri-ciri tu, cara paling mudah untuk kita belajar adalah melihat kejadian-kejadian lepas, macam mana breakout tu berjadi. Sebab orang kata history repeat itself dalam technical analysis ni. Tidak ada cara lain lah, memang kita kena tengok lah chart tu macam mana. Dan ciri-ciri tu kalau kata kita pergi belajar sekalipun dan kita dapat satu rumusan bahawa kalau breakout tu kena ada sekian-sekian ciri dia, datangnya dari mana ciri tu? Daripada sejarah-sejarah lama lah, ataupun pengalaman lama, pengalaman daripada orang yang mengajar ke, belajar ke. Itulah dah. Okey. Kalau kita tengok breakout ke atas, hanya ada satu ciri yang paling utama yang kita kena tengok, iaitu, okey, katalah saya tak nak ambil dah, saya ambil ni. Ciri yang paling jelas yang kita nampak adalah closing price dia. Itu paling penting. Dalam banyak-banyak high low, open high low close, open high low close ke open high low close, yang paling penting adalah closing price dia. Closing price dia di mana dia close. Untuk candle putih ni close nya di atas, untuk candle hitam ni closing dia di bawah. Di bawah, maknanya open di bawah, close di atas. Yalah, bila kita mencerita sesuatu syarikat ni lah, berapakah nilai syarikat ni pada ketika sekarang. Sekarang ni closing dia RM1.27. RM1.27, kita kalilah dengan dia punya share yang dia ada, itulah kita dapat market cap dia lah, ataupun kita kata itulah harga dia, company tu, kalau kita nak beli dia dengan harga tu lah. So bila kita nak dapat nilai ni, masa market close lah. Kita takkan dapat nilai tu masa dia tengah rehat ke, waktu dia tengah open ke. Tak, kita nak dia masa dia close. Itu pentingnya close. Kenapa orang kata tunggu close dan tunggu close. Okay. Untuk daily punya break the break high semalam, saya sebenarnya dah terlajak ni. Kalau ikutkan kita kena buat, kalau ikut susunan kena buat support resistance dululah. Ini tak, saya cerita pullback, lepas tu breakout, support resistance adalah cerita sikit-sikit, tapi tak di satu khusus. Sebab saya support resistance saya sangat lemah. Saya sangat lemah support resistance. Jadi saya punya support resistance tu kebanyakan saya guna moving average. Sebab tu saya cerita benda-benda yang saya mahir sajalah. Yang tak mahir saya kurang cerita. Tapi insyaAllah nanti kita akan buat juga support dan resistance. Jadi untuk daily, kita akan kata dia confirm breakout. Okay, ni high dia confirm breakout bila masa dia close di atas, close daripada high yang tertinggi yang dia pernah buat. Pada kes ni hari 12 bulan 1. So yang ni 13 bulan 1, 16 hari bulan 1 ni, minggu depan lah. Sebab dia close di atas, baru kita nampak yang ada gaya macam dia pergi lagi. Jadi dia kena close di atas. Candle ni kalau nak naik memang kena close di atas high yang dia pernah buat. Ini setelah ni tak close lagi, ini baru close. Selepas dia close tu baru kita nampak dia gerak. Jadi nak tak nak, kalau kata kita nak breakout resistance ke, breakout all time high ke, 52 week high ke, apa-apa saja breakout lah, mesti dia close di atas. Okay, itu ciri yang pertama lah. Okey, kalau kita kata close di atas, ini kita nampak lah chart ni naik lah kan, close di atas.
apa lagi ciri yang menunjukkan dia kita rasa macam boleh pergi lagi ni? Boleh pergi lagi. Pertama kita kena tengok berapa lama dia ambil masa untuk melonggok dulu. Okey, jarak dia. Lagi lama dia berlonggok, lagi bagus lah. Maksudnya kalau keadaan dia berlonggok ni, kita kata mungkin dia mengumpul lah, mengumpul tenaga. Lepas tu bila dia start breakout, saya pakai garisan ni lagi senang lah. Start breakout. Okay, apakah ciri yang kedua selain daripada close? Kalau saya gerakkan sikit-sikit. Okay. Perasan tak? Apa yang kita perasan? Dalam tempoh, kalau ni daily chart, dalam tempoh 2 hari, dia tak terus jatuh ke bawah. Sebaliknya dia terus naik ke atas. So kita kata ini breakout yang agak menarik lah. Dia berjaya naik lah. Dalam tempoh 2 hari dia tak turun bawah. Kenapa 2 hari? Lebih kurang lah, dia lebih kurang 2 hari 3 hari lah. Ataupun selepas tu minimum kita pukul rata lah, lebih kurang 2 hari lah dia tak turun bawah balik. Sebab kalau lepas breakout dia 2 hari turun bawah, maknanya tak ada power lah breakout tu lah. Okay. Yang ketiga, volume lah. Volume ketika break ni, sebab break ni dia nak menggambarkan yang ada power. Kalau kita nak tahu power tak power, volume kena banyak lah. Maknanya ada banyak minat membeli pada ketika tu sehingga kan menolak harga ni. Sebelum ni sangkut kat sini, tak ada, tiba dia break, ada volume masuk. Macam mana nak tahu volume tu masuk? Macam tu lah. Volume tu melebihi daripada arah-aras yang dia pernah buat di sebelah kiri tu. Okay. So 3 tu sudah memberikan kita satu gambaran yang kemungkinan breakout yang kita nampak tu akan lebih berjaya lah. Okay, jadi kalau saya ambil contoh lah macam ni. Okay, kita dah nampak dia cuba 1 kali, 2 kali, 3 kali tak lepas lagi. Tapi dalam masa yang sama low dia makin naik. Sekali dalam tempoh dia berdondang sayang ni, tempoh dia berdondang sayang ni tidak ada harga yang berjaya close pun di atas. Hanya pada ketika ini saja dia berjaya close di atas. So kita rasa okey lah, inilah breakout yang kita tunggu-tunggu dan ada volume. Dan apa lagi ciri dia? Selepas 2 hari dia turun, tapi dia tak turun lagi ke bawah tempat yang dia break. So kita nampaklah dia pergi macam mana. Sebelum dia hilang akal lah. Dia hilang akal. Okey, lagi saya bagi contoh. Sekejap katalah Chrono. Bukan Chrono. Breakout yang dia breakout tapi dia tak pergi. Ni metal. Okey, contoh ni. Lebih kurang sama macam tadi. Alamak, tapi kita tahulah yang ni turun. Mana pula nak gerak ni atas ni? Tolong. Payah betul lah. Tolong. Okey. Sorry lah. Okey. Oi, tolonglah. Okey, saya nak besarkan sikit. Okey, ini adalah harga yang paling tinggi dia buat pada ketika ini. 92 sen. Kita pun duk tunggu breakout. Nampak macam nak breakout. Ya, inilah hari yang dia berjaya break. Berjaya break. Sekejap. Jangan lari dulu. Tunggu dulu. Jadi kita nampak ada volume tinggi. Okey, kita pun rasa okey dah ni lah breakout ni kan. Tapi agak malang, esoknya dia turun balik. Turun balik. Sudahnya sampai ke sudah dia turun lah, tak ingat. Tak nak naik dah. Sejak ni tak naik dah. Itu sebab kenapa kalau walaupun kita nampak breakout ada volume. Saya tak cerita pasal candle kecil ke apa, tu nanti dulu. Panjang cerita tu. Tapi dalam tempoh tak sampai 1 hari dia break, lepas tu besok jatuh balik. Maknanya kita panggil ni false breakout lah. Breakout yang gagal. Ada lagi satu contoh gagal. Inilah. Ni. Okey, pada ketika ini. Okey, ini bukan 1 hari.
Kita nampak ni paling high, dia cuba gagal, turun, dia cuba break. Dalam hari ni, pagi dia dah berjaya break, tapi petang dia close kat bawah. Volume tinggi ni, banyak ni. Disebabkan kejadian ni, dia tak naik dah. Ada nanti dia naik, kemudian dia naik. Tapi sejak daripada kejadian tu, dia tak naik, dia turun, kemudian lah baru naik. Lepas tu baru dia ada berjaya break sikit lah. Itu pun jatuh balik lah. Jadi, itu pentingnya closing. Bila kita nak tunggu dia break, tunggu sampai close. Kalau kita belajar lah, kata mana pun kata, apa pentingnya tunggu close kan? Tak payahlah tunggu close. Kalau tak payah tunggu close, takut jadi macam ni lah. Kita takut jadi macam ni. Dia naik tinggi yang dia jatuh. Kalau esok-esok dia turun naik lagi tak apa. Jadi dia tak mencukupi syarat 2 hari tadilah. Lagi yang banyak jarum ni dulu banyak ni jadi ni. PHB tak salah saya. Okey. Pada ketika ini kita ambil. Inilah saya kata saya buat support resistance ni agak lemah sikit. Tapi kenapa kita pilih kat sini? Kenapa tak ambil kat sini? Boleh lah, mana-mana lah. Cerita dia tetap sama je. Kenapa saya ambil yang bawah ni? Sebab closing price tak ada harga yang berjaya close dekat atas. Tak apa lagi, tak ambil sini lah. Okay, sepanjang tempoh ni tak ada harga pun berjaya close di atas. Maknanya sangat RM1.30 ni sangat banyak berhantu lah. Okay. Ni kejadian ni pun sama macam Ifka tadi. Kita pun orang kata tunggulah dia sampai dia close kat atas kan. Kita nak masuk juga. Atas nak jadi orang yang terawal. Bawah ni tak nak beli. Atas ni sibuk nak beli. Ambil kau. Jadi dia tak memenuhi syarat yang sekarang tak perlu 1 hari pun. Ni kita consider dia false breakout lah. Sama juga dengan masa menurun. Kenapa orang kata tunggu close support baru kita buat tindakan untuk jual. Kalau saya pergi balik kepada WCE holding tadi, ini senang sikit contoh dia. Pada ketika ini, inilah paling rendah. Okey. Sepanjang ni dia tak ada close, dia naik balik, tak ada close. Ini pun tak ada close. Selepas tu okey, ini berjaya close. Okey, disebabkan kejadian ni, sejak kejadian ni sejak kejadian yang close di bawah support ni, support lah kata ni, kalau terbalikkan tadi macam resistance jugalah. Dah tak pernah naik lagi lah. Dia tak ada. Ada sekali dia test, jatuh. Ambil kau. Sama jugalah yang sebelah sini ke, sebelah sini ke, ini ke, dia break. Mana close di bawah. Okey, apa sebenarnya kalau kita belajar teknikal ni, apa saja kita belajar untuk naik, benda yang sama kita terbalikkan je. Kalau tak dapat terbalikkan chart, terbalikkan kita punya mind tu. Kalau close di atas resistance, dia nak naik lagi. Kalau close di bawah support, kemungkinan besar dia nak kemungkinan besar nak turun lagi lah. Kalau close, bukan setakat break tapi tak close, kita kena pastikan dia close. Macam yang Ifka tadi dengan PPHB, dia break naik tapi dia tak close. Jadi dia tak teruskan kenaikan. Kalau kata yang menurun ni, sekejap saya cuba cari chart lain. Kalau ada lah, saya tak apa ingat. Tak tahu ada ke tak. Sekejap. Okey. Ni. Kita buat arah sokongan kita kat sini lah pada kejadian ni. Kejadian ni lah lebih kurang. Katalah kita ambil sokongan kita. Okay, dia break ni consider break lah. Tapi dia tak close, dia naik balik. Disebabkan kejadian ni bukan disebabkan kejadian, sejak kejadian ni ada turun lagi. Tak ada. Tak ada. So kita kata ni fast breakout. Fast breakdown lah, fast breakout. Dia turun lagi lepas tu tak ada. Terus naik, tak ingat dunia. Lepas tu jatuh balik area yang sama. Okey lah, itu saja. Maksudnya kalau kata kita nak breakout tu, sama ada breakout daily ke, 52 week high ke, all time high ke, breakout trend line ke. Kalau breakout trend line pun cerita dia lebih kurang sama jugalah. Tapi
Cerita samalah ya, sama. Jadi kalau kesimpulan tadi, breakout, kita nak breakout dia pastikan dia close di atas resistance yang dia pernah buat, harga tertinggi dia pernah buat. Kalau daily semalam, ataupun kalau daily yang banyak-banyak tu mungkin dalam tempoh 10 hari, 20 hari ataupun sebulan, ataupun 52 week high, all time high, pastikan dia close dulu di atas sebelum kita buat tindakan. Dan biasanya breakout, kalau kata breakout yang berjaya tu dalam tempoh 2 hari selepas dia break dan close di atas resistance yang pernah buat, tidak turun ke bawah. Bila masa kita nak entry ke apa semua tu, nanti datanglah ke seminar yang FY buat. InsyaAllah lah, saya FY akan cerita lebih lanjut lah. Okay ya, itu saja. Kita mungkin next video ni saya cuba tekan pada support resistance lah. Tapi saya sangat lemah lah support resistance, pening kepala lah. Ni sini ke sini ke sini ke. Yang saya tahu kalau high, break high, ok, masuk. So kalau saya tak nak masuk pada break high, biarkan dia naik lagi tinggi-tinggi. Lagi tinggi dia naik tak apa, nanti saya tunggu pullback. So pullback macam mana nak tahu pullback, tunggulah macam tengoklah video yang sebelum-sebelum ni ada cerita pasal pullback, bila kita nak tunggu pullback. Ok, Assalamualaikum dan selamat bercuti. Jumpa lagi, bye bye.